Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Pada hari ini Cikgu ingin mengajar kamu walaupun bahasa Melayu tetapi ada kaitan dengan gaya seorang pemidato. Syarat-syarat untuk menjadi seorang pemidato. Sebab hari ini teks petikan yang perlu kamu baca adalah gaya pemidato. Seberingkas, murid-murid yang ingin menyertai pertandingan pidato, bagus diberi pendedahan kepada murid bermula daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Ingat, masuk tahun 6 je kamu ingin mewakili sekolah sampai peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Syarat-syarat nak menjadi seorang pidato, yang pertama, suara kena jelas. Ada masa intonasi dia turun naik. Yang kedua, dia kena ada gaya. Yang ketiga, dia kena gaya penyampaian. Yang keempat, dia ada memek muka mata dan sebagainya. Cikgu akan terangkan ringkas saja. Siapa yang berminat, kamu fokus. Lepas ni kamu cuba amalkan. Dah boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya. Banyak cara-cara membimbing menjadi seorang pemidato yang hebat. Yang pertama, kamu kena hafal skrip. Cikgu bagi yang ringkas saja, yang mudah. Okay, dia gaya. Macam mana cikgu cakap, gaya mula-mula dia kata tangan kita ni. Biasanya orang akan jemput kamu, pengacara majlis ataupun kita panggil MC. Dipersilakan peserta ketiga dari mana-mana. Okey, bila kamu naik atas pentas, kamu akan sebut dulu, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Kamu gayakan. Yang ini lembut tangan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Barisan panel hakim, dah mula tinggikan suara. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Ayat boleh panjang, ayat pendek. Ini paling simple. Guru besar, guru-guru dan seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Berdirinya saya di sini pada hari ini ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk. Dia ada tengok, ada masa kita tegas. Bila menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk, apa dia? Masa itu emas. Kamu beri penekanan pada tajuk. Tengok cikgu hafal, kamu pun boleh hafal. Ayat mudah saja. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Guru besar, guru-guru, para peserta dan seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Tengok nada suara dia, ada masa kita kena tegas. Pemidato yang hebat, untuk pengetahuan kamu, di negara kita ni, antaranya pemidato yang hebat zaman muda mereka dahulu, Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita sendiri yang banyak idea. Pemidato yang kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan Timbalan Perdana Menteri kita, seorang pemidato yang hebat. Sampai sekarang pun kalau kamu tengok beliau berpidato, memang hebat cara berkempen dan sebagainya. Dan kita ada pelapis, Syed Saddiq, ahli parlimen dari Johor dan sebagainya. Ramai sekarang di negara kita, malahan di luar negara. Untuk pengetahuan kamu, bekas presiden, mantan presiden Indonesia Suharto, kalau beliau berpidato, orang-orang kampung yang tak ada apa-apa senjata, senapan dan sebagainya, sanggup pulang ke balik ke rumah dan sebagainya, ambil parang, ambil senjata keris dan sebagainya, lawan dengan Belanda dan sebagainya. Sebab gaya pidato. Jadi ringkasnya, pemidato ni dia ada syarat dia. Satu, suara. Yang kedua, gaya. Yang ketiga, hafalan. Yang keempat, jangan ada perasaan malu. Kalau kamu malu berada di pentas, tak boleh menjadi seorang pemidato yang hebat. Gunakan kesempatan yang ada, berlatih. Kadang-kadang ada orang berbakat, tapi bakat dia bakat terpendam. Keluarkan dan kamu sertailah mana-mana pertandingan, bermula dengan pertandingan antar kelas, pertandingan dalam kelab dan sebagainya, kamu masuk. Okey, hadapan ni kita akan belajar cara membaca petikan pidato. Okey, kita terus belajar BM tahun 4. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali untuk kita belajar bahasa Melayu tahun 4. Tajuk pada hari ini ialah jangan terpedaya. Ada dua objektif yang ingin dicapai pada hari ini. Yang pertama, murid dapat membaca teks pidato dengan gaya penyampaian yang sesuai. Yang kedua, murid dapat menjawab soalan pemahaman. Berdasarkan kemahiran pada hari ini ialah kemahiran membaca. Ini merupakan gambar yang menunjukkan gaya para peserta dalam pertandingan pidato. Jadi sebentar tadi cikgu dah terangkan cara-cara untuk menjadi seorang pemidato yang baik. Visual kawan Zara sedang menyampaikan pidato di sudut pidato sekolahnya. Gaya pidato. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan. Hari ini saya akan berbicara tentang penipuan melalui panggilan dan mesej palsu. Bagaimanakah penipuan ini berlaku?
Pemanggil akan memperkenalkan diri sebagai pegawai bank atau agensi penguatkuasaan. Mereka akan meminta mangsa memindahkan wang ke akaun tertentu. Hadirin yang saya hormati, pemilik akaun akan terpedaya lalu memindahkan sejumlah wang ke dalam akaun pihak yang tidak dikenali. Keadaan ini akan menyebabkan mangsa kerugian. Oleh itu, kita perlulah berwaspada. Fikirlah dahulu sebelum bertindak. Sebagai penyimpan yang bijak, kita perlu mengetahui bahawa bank negara tidak pernah meminta maklumat peribadi atau maklumat keuangan kita. Bank negara Malaysia juga tidak pernah meminta sesiapa pun memindahkan wang ke dalam akaun pihak lain. Selain itu, pihak bank negara tidak menyimpan wang orang ramai dalam mana-mana akaun. Jika ada sebarang keraguan, kita boleh menghubungi pihak bank negara Malaysia melalui Pusat Panggilan Perkhidmatan Pelanggan di talian 1300885465 atau email ke Bank Negara. Semoga kita tidak menjadi mangsa penipuan. Saya akhiri pidato saya pada pagi ini dengan seloka bertajuk Jangan Terpedaya. Sekian, terima kasih. Cara elak ditipu penyangap cyber. Yang pertama, tidak memasukkan data sensitif seperti nombor IC, nombor kad kredit dalam web tiada HTTPS. Yang kedua, jangan klik pautan yang tidak dikenali. Yang ketiga, sentiasa curiga permintaan maklumat sensitif dari mesej WhatsApp atau email yang tidak dikenali. Yang keempat, tidak mengguna Wi-Fi awam sewaktu pembelian secara online ataupun perbankan secara online. Di sini cikgu sediakan beberapa soalan pemahaman yang perlu dijawab. Soalan pertama, bagaimanakah penipuan ini berlaku? Yang kedua, pemanggil akan menghubungi mangsa melalui apa kaedahnya? Yang ketiga, apakah tipu daya yang diminta dilakukan oleh pemangsa? Yang keempat, sebagai penyimpan yang bijak, nyatakan apa yang perlu kita ketahui tentang Bank Negara Malaysia. Ada 4 yang perlu kamu senaraikan. Dan yang terakhir, jika anda ada menerima panggilan daripada seseorang yang anda tidak kenali dan meminta anda memindahkan sejumlah wang ke dalam akaunnya, apakah tindakan yang anda lakukan? Ada 5 soalan yang perlu kamu isikan jawapan. Boleh cuba terlebih dahulu. Mari kita bincang contoh jawapan yang sesuai bagi latihan yang diberikan pada hari ini. Soalan pertama, bagaimanakah penipuan ini berlaku? Jawab dengan jawapan yang lengkap. Contoh jawapan, pemanggil akan memperkenalkan diri mereka sebagai pegawai bank atau agensi penguatkuasaan. Itu cara mereka, penipuan ini perkenalkan diri sebagai pegawai bank. Yang kedua, pemanggil akan menghubungi mangsa melalui panggilan atau mesej palsu. Orang yang buat salah, dia akan guna nombor orang lain ataupun mesej palsu. Berhati-hati jika dapat mesej-mesej yang tidak kamu kenali. Yang ketiga, apakah tipu daya yang diminta dilakukan oleh pemangsa? Jawapan dia, pemangsa akan minta mangsa memindahkan sejumlah wang ke dalam akaun pihak yang tidak dikenali. Faham? Dia tak akan menggunakan nama akaun dia sendiri, dia gunakan nama orang lain. Kadang-kadang dia pinjam nama orang A, sila masukkan orang A. Sedangkan dia B. Tengok teknik sekarang. Yang keempat, sebagai penyimpan yang bijak, nyatakan apakah yang perlu kita lakukan apakah yang perlu kita ketahui tentang Bank Negara Malaysia. Ingat, kita pernah belajar itu tentang bank negara yang menjaga wang dan mengeluarkan wang dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui yang pertama, pihak bank negara ni tidak pernah meminta maklumat peribadi. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah meminta maklumat keuangan kita. Ketiga, tidak pernah meminta kita memindahkan wang ke akaun pihak lain. Itu bukan tugas bank negara. Yang keempat, tidak menyimpan wang orang ramai dalam mana-mana akaun. Okay, itu bukan fungsi bank negara. Kita kena tahu. Jika kalau ada yang mengaku dari pihak bank negara, berhati-hati. Sebab empat-empat ni tidak melibatkan pihak bank negara. Yang terakhir, jika anda ada menerima panggilan daripada seseorang yang anda tidak kenali dan meminta anda memindahkan sejumlah wang ke dalam akaunnya, apakah tindakan yang akan anda lakukan? Sekiranya saya menerima panggilan dan meminta sejumlah wang
Saya tidak akan melayan panggilan tersebut dan terus meletakkan telefon. Saya juga akan memaklumkan hal tersebut dengan segera kepada ibu bapa saya. Ingat, kes penipuan ini, mereka sekarang mula mencari murid-murid sekolah yang khususnya berusia 12 tahun. Mereka tahu murid-murid sekarang khususnya di bandar dan sebagainya sudah ada akaun, ada sejumlah wang dalam bank. Malahan untuk mengetahuan kamu, bukan murid-murid sekolah saja, pelajar sekolah menengah, malahan di universiti, pelajar yang cerdik pun boleh kena tipu. Orang dewasa, orang yang dah pencen dan sebagainya, ada pengalaman pun, mereka menggunakan pelbagai teknik sehingga ada yang kerugian ratusan ribu dalam sekelip mata boleh pindahkan wang. Malahan ada mereka yang bertindak dari luar negara. Hebat tak hebatnya mereka? Kamu kena berhati-hati. Kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut, kamu boleh buka internet, baca tentang akaun keledai ini, orang yang menyamar dan sebagainya. Itu saja yang cikgu dapat kongsikan pada hari ini. Satu, berkaitan dengan cara-cara menjadi seorang pemidato yang hebat. Yang kedua, berhati-hati dengan kes-kes penipuan yang melibatkan akaun cyber dan sebagainya. Semoga kita berjumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye semua.